Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Hari ini saya nak bincang dengan satu topik yang popular. Ramai orang faham, ramai orang tahu tapi tak faham. Dan yang lebih berbahaya adalah ramai yang tahu tapi salah faham. Saya nak cerita tentang resdung. Okey? Penyakit resdung. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, resdung ini adalah satu istilah dalam bahasa Melayu yang digunakan oleh masyarakat kita untuk menggambarkan sesuatu penyakit. Baik, apakah maksud resdung? Kita rujuk kepada kamus Dewan Bahasa dan Pustaka. Resdung merujuk sebagai sesuatu penyakit yang disebabkan oleh keradangan pada hidung. Jadi kalau kita ikut definisi daripada Dewan Bahasa, yang saya rasa definisi yang tepat, resdung hanyalah merujuk pada penyakit pada hidung yang disebabkan oleh keradangan ataupun inflammation ataupun inflamasi. Okey, baik. Kalau kita merujuk pada definisi ini, penyakit ataupun istilah yang paling hampir yang kita boleh gunakan dalam istilah perubatan ialah penyakit yang kita panggil sebagai rhinitis, iaitu inflammation at the mucosa of the nose, rhinitis. Okey, apa yang salah faham? Banyak salah faham yang berlaku. Banyak kesilapan yang berlaku oleh masyarakat kita apabila mereka menyatakan saya ada resdung, saya ada resdung. Okey. Antara salah faham yang pertama ialah ketumbuhan. Apabila berlaku ketumbuhan pada hidung ataupun sekitar hidung dikatakan sebagai resdung. Itu yang pertama. Yang kedua, nanah ataupun abses pada muka, pada pipi ataupun dalam hidung juga dikatakan sebagai resdung. Gatal telinga. Nanah keluar daripada telinga juga dikatakan sebagai resdung. Sesak nafas juga dikatakan sebagai resdung. Gatal kulit sama ada pada tangan ataupun pada sekitar muka juga dikatakan sebagai resdung. Semua istilah-istilah ini tidak tepat untuk digambarkan sebagai resdung. Apakah yang paling hampir atau lebih tepat gejala yang berkaitan dengan resdung ataupun rhinitis ini? Okay, dalam penyakit perubatan moden, keradangan itu boleh disebabkan oleh banyak faktor. Okay. Antara faktor yang paling utama, paling kerap dan paling hampir kalau kita nak menggambarkan sebagai resdung adalah allergic rhinitis ataupun alahan pada hidung. Apakah gejalanya? Bersin yang kerap, gatal hidung, hidung berair dan juga hidung tersumbat. Inilah 4 gejala ataupun simptom yang kita kaitkan dengan allergic rhinitis yang paling hampir untuk kita katakan sebagai resdung. Selain daripada itu adalah tidak tepat. Okay, saya ingin tunjukkan di sini gambaran dalam endoskopi apabila kita melihat ke dalam hidung. Jadi kalau kita lihat di sini ada banyak bengkak ataupun keradangan yang berlaku pada struktur yang memang ada dalam hidung. Dan ini bengkak dan berair, ini bengkak dan kembang, bengkak dan berair. Ini menyebabkan gejala seperti tersumbat hidung. Dan jika alahannya agak teruk, mungkin berlaku air yang hidung yang keluar ataupun hingus yang keluar dari hidung yang agak banyak. Ini yang boleh berlaku kepada pesakit resdung. Jadi kalau kita nak menggambarkan sebagai resdung, saya rasa paling tepat ialah kita merujuk kepada istilah rhinitis ataupun allergy rhinitis. Itu yang paling tepat dan rawatannya kita boleh sediakan dan boleh rawat dan boleh kawal. Boleh dikawal simptom-simptom tersebut. Satu lagi istilah yang juga banyak disalahartikan ialah sinus. Jadi, saya akan ceritakan tentang sinus dalam bahagian yang kedua. Apakah sebenarnya penyakit yang disebut sebagai sinus dan apakah rawatan yang paling tepat untuk penyakit sinus dan adakah rawatan-rawatan alternatif yang disediakan boleh merawat penyakit sinus. Sekian saja untuk kali ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.